Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan bincangkan bab 4 metode tingkatan 1 iaitu nisbah, kadar dan kadaran. Disebabkan bab ini ada beberapa subtopik, maka video yang pertama ni akan tumpukan perhatian kepada subtopik yang pertama iaitu 4.1 nisbah. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi pertama sekali Cikgu Chong nak terangkan dahulu apa beza antara nisbah, kadar dan kadaran. Sebab saya perasan ramai pelajar yang tidak dapat bagi tahu apa beza antara tiga ini. Jadi untuk nisbah itu sebenarnya kita adalah bandingkan dua kuantiti yang sama jenis dan sama unit. Jadi apabila kita buat perbandingan tu kita mesti perlukan sekurang-kurangnya dua lah. Sebenarnya nisbah tu boleh melibatkan dua atau tiga dalam bab 4 ini. Dan di sini apa maksudnya sama jenis? Contohnya kalau kita nak bandingkan tinggi seorang murid itu, kita mesti bandingkan dengan tinggi seorang murid yang satu lagi. Tak mungkin kita bandingkan tinggi itu dengan berat seorang lagi. Jadi ini adalah maksudnya sama jenis. Tinggi dengan tinggi, bilangan dengan bilangan, berat dengan berat dan sebagainya. Dan sama unit tu maksudnya apa? Contohnya tinggi tadi, kita ada unit meter, ada cm, ada mm. Jadi apabila kita nak tuliskan nisbah tu, pastikan ia adalah mempunyai unit yang sama baru kita dapat tuliskan nisbahnya. Jadi untuk kadar pula, apa beza kadar dengan nisbah? Kadar itu sebenarnya adalah salah satu jenis nisbah. Cuma yang beza di sini adalah membandingkan dua kuantiti yang berbeza jenis dan berbeza unit. Contohnya kadar yang kita biasa nampak apabila kita pergi kedai runcit untuk beli sesuatu yang nak timbang. Contohnya harga untuk 1 kilogram tu, 1 kilogram tu adalah RM2. Jadi kita nampak ni 1 kilogram RM2. Jadi di sini sudah melibatkan satu kadar iaitu 1 kilogram tu adalah berat. Manakala RM2 tu adalah harga jualannya iaitu dalam bentuk wang lah. Jadi di sini sudah melibatkan dua kuantiti yang berbeza dan juga dua unit yang berbeza. Jadi itulah maksudnya kadar. Dan selain tu kita juga biasanya nampak dalam laju iaitu contohnya 60 km per jam. Jadi di sini sebenarnya melibatkan dua unit yang berbeza iaitu km tu untuk jarak dan H tu adalah hour atau jam iaitu masa. Jadi itulah untuk kadar. Jadi untuk kadaran pula, apa maksud kadaran? Kadaran tu sebenarnya adalah membandingkan dua nisbah atau dua kadar. Jadi itulah beza antara nisbah, kadar dan kadaran. Jadi saya harap semua dapat bezakan tiga ini sebelum kaji secara teliti untuk 4.1 iaitu nisbah. Jadi mari kita teruskan. Jadi untuk 4.1 nisbah ini, pertama sekali kita akan lihat balik konsep asasnya iaitu perbandingan antara dua kuantiti yang sama jenis dan mempunyai unit ukuran yang sama. Jadi anda mesti kena pastikan dia menepati dua syarat ini iaitu sama jenis dan unitnya adalah sama. Jadi anda tak boleh bandingkan benda yang lain jenis lah. Jadi di sini anda mesti kena tahu sama jenis tu merujuk kepada benda yang kita bandingkan tu. Contohnya tinggi dengan tinggi, berat dengan berat, bilangan dengan bilangan dan sebagainya. Dan sebelum kita tuliskan nisbah tu, pastikan anda sudah tukarkannya kepada unit yang sama. Jadi seterusnya adalah kita boleh tulis dalam bentuk A dan ini adalah satu tanda tu kita bacakannya sebagai kepada atau dalam bentuk pecahan tu. Jadi pecahan tu sebenarnya sangat mudah aja, iaitu yang di depan tu akan menjadi pengangka, yang belakang tu akan menjadi penyebut. Jadi A tanda B tu dibaca sebagai nisbah A kepada B. Jadi macam tu sahaja. Lepas tu kita akan ditulis tanpa unit dalam bentuk yang termudah. Apa maksudnya adalah apabila kita sudah tukarkannya kepada unit yang sama, contohnya 1 kilogram kepada 3 kilogram, unitnya sudah sama, jadi kita akan tuliskan tanpa unit iaitu 1 kepada 3 sahaja. Dan di sini pastikan ia sudah dalam bentuk yang termudah iaitu merujuk kepada nombor bulat yang paling kecil dan kita tidak dapat lagi bahagikannya. Jadi begitu saja untuk konsep asasnya. Jadi mari kita lihat jenis soalannya. Jadi untuk jenis soalan yang melibatkan nisbah ni yang biasa kita nampak tu adalah pertama sekali kita perlu belajar macam mana kita bentukkan nisbah iaitu wakilkan satu hubungan tu dalam bentuk nisbah. Lepas tu kita akan lihat juga apa itu nisbah setara dan akhir sekali adalah macam mana kita bentukkan nisbah dalam bentuk yang termudah. Jadi mari kita lihat jenis soalan yang pertama.
Jadi untuk bentukkan nisbah tu, kita perlu ingat kembali apa syaratnya, iaitu kuantiti tu mesti adalah sama jenis. Lepas tu unitnya mesti sama dan kita mesti pastikan jawapan akhir kita adalah dalam bentuk termudah, iaitu nombor bulat yang terkecil tu. Di mana kita tidak dapat lagi bahagi dengan satu faktor sepunya selain daripada 1. Sebab 1 bahagi apa-apa pun tetapnya nombornya sendiri sahaja. Jadi mari kita lihat contoh yang pertama. Jadi contoh yang pertama, wakilkan hubungan antara kuantiti berikut dalam bentuk A kepada B kepada C. Jadi di sini kita hanya perlu tukarkan kepada tu kepada tanda ini, dan sebelum kita tukar tu, kita pastikan yang unit sudah sama. Jadi di sini kg, kg, kg. Jadi di sini terus kita tuliskan jawapan 3 kepada 5 kepada 8. Dan pastikan nombor ni sudah tidak dapat dibahagikan dengan apa-apa nombor selain daripada 1. Jadi macam tu sahaja untuk soalan 1. Untuk soalan 2 pula adalah 3 hari kepada 2 minggu kepada 1 bulan. Jadi pertama sekali kita akan tuliskannya 3 hari kepada 2 minggu kepada 1 bulan. Jelas sekali kita sebenarnya nak bandingkan tempoh masa. Cumanya di sini unitnya adalah berlainan. Jadi apabila kita nak tukarkan kepada unit yang sama tu, biasanya adalah kita tukarkan unit yang besar tu kepada yang kecil. Di mana untuk minggu tu kita akan darabkan dengan 7 sebab seminggu tu 7 hari. Dan sebulan tu adalah 30 hari. Walaupun ada bulan yang bukan 30 hari, kita akan anggap satu bulan tu 30 hari sahaja. Jadi di sini kita darabkan 3 hari tetap 3 hari. Lepas tu 2 tu akan darab dengan 7 hari. Lepas tu 1 bulan tu jadi 1 darab dengan 30 hari. Jadi apabila unitnya sudah sama, kita akan tinggalkan unit tu. Jadi tinggal nombor saja 3 kepada 14 kepada 30. Dan perhatikan di sini kita memang tidak dapat bahagikan dengan apa-apa nombor lagi. Sebab 3 dan 30 tu boleh bahagi dengan 3, tapi 14 tu tak boleh. Jadi kita tak ada faktor sempurna yang boleh bahagikan ke 3 nombor ni. Maka itulah jawapan akhir untuk soalan 2. Dan untuk soalan ketiga, macam biasa, kita akan tukarkannya kepada unit yang sama. Jadi kita akan tulis sama dahulu. 5mm kepada 2cm kepada 1 meter. Jadi anda mesti kena tahu kita akan tukarkan unit yang besar tu ke kecil. Sebab kalau kecil ke besar tu kita akan bahagikan jadi perpuluhan. Jadi akan merumitkan keadaan. Jadi biasanya kita memang tukarkan yang besar tu ke kecil. Jadi untuk 2cm jadi mm tu kita akan darabkan dengan 10. Manakala untuk 1 meter tu dia akan tukar jadi cm, dia darab 100. Cm sudah. Lepas tu cm tu tukar jadi mm, kita akan darabkan dengan 10 lagi. Jadi kita akan tulis semula 5mm atau milimeter darab dengan 2 darab 10 mm. Dan 1 meter tu 1 darab 100 cm darab lagi dengan 10 jadi mm. Lepas tu kita akan buangkan mm tu, kita tinggalkan nombor aja 5 kepada 20 kepada 1000. Jadi mm tu sudah buang sebab unitnya sudah sama. Selepas tu jawapan ni belum akhir lagi sebab dia belum lagi dalam bentuk termudah. Perhatikan semua nombor di sini sebenarnya boleh bahagikan dengan 5. Jadi kita akan bahagikan dengan 5. Jadi bahagikan 5 bagi 5 bagi 5. Maka kita akan dapat ni adalah 1 kepada 4 kepada 200. Jadi begitulah jawapan untuk soalan 3 ni. Jadi mari kita lihat soalan 4. 30 saat kepada 10 minit kepada 1 jam. Jadi pertama sekali kita akan tuliskannya ke dalam bentuk nisbah dahulu. Jadi kepada 10 minit kepada 1 jam. Jadi anda perlu tahu saat tu adalah unit yang paling kecil. Maka kita akan tukarkan minit dan jam tu kepada saat. Jadi untuk minit tu kita akan darabkan dengan 60 sebab 1 minit tu 60 saat. Dan untuk 1 jam tu kita mesti kena tukarkan kepada 60 minit. Dan 1 minit tu 60 saat. Jadi kita akan darabkan 30. Ini memang saat. Lepas tu 10 darab dengan 60 saat. Dan kepada 1 darab 60 minit.
1 minit tu 60 saat. Jadi apabila unitnya sudah sama, kita akan buangkan unitnya, tinggal nombor aja. Jadi 10 darab 60 600 dan 1 darab 60 tu adalah 3600. Selepas tu kita perhatikan semua nombor ni boleh bahagikan dengan 30. Jadi bagi 30 adalah faktor sepenuhnya terbesar. Jadi kita bahagikan, kita dapat ni 1 kepada, ini kita sebenarnya boleh potong 60 bagi 3 tu anda 20. Dan ini potong, kita bahagikan ni adalah dapat 120. Jadi di sini kita akan berhenti saja. Sebab kenapa? Jadi 1 tu sudah sampai peringkat di mana dia hanya boleh bahagi dengan 1. Jadi untuk 20 dan 120 tu walaupun boleh bagi 20, kita tidak dapat teruskan sebab 1 tu sudah tak boleh bahagikan dengan 20. Kalau kita bahagikan, kita akan bentukkan pecahan yang kita tak mau. Jadi bentuk termudah tu biasanya merujuk kepada nombor bulat lah. Dan apabila hanya dapat dibahagikan dengan 1, kita akan berhenti. Jadi mari kita lihat beberapa latihan yang saya bagi untuk anda semua. Jadi anda boleh cuba dahulu sendiri sebelum lihat penerangan daripada video ni. Jadi anda boleh pausekan video dan cuba dulu. Jadi di sini nombor 1 tu, kalau kita perhatikan unitnya sudah sama-sama, maka kita hanya tulis jawapan terus 13 kepada 30 kepada 45. Dan semak adakah nombor ini boleh dibahagikan lagi. Jadi 13 tu adalah nombor perdana. Jadi dia hanya boleh bahagi dengan sendiri dan 1. Maka sudah tak dapat bahagikan lagi. Jadi untuk nombor 2 pula kita tuliskan. Ini melibatkan unit yang berbeza. Jadi kita akan tulis semula dengan unitnya. Jadi 0.5 kg dan 0.4 kg. Jadi di sini unit yang lebih kecil tu adalah gram. Jadi kg itu akan darabkan dengan 1000 gram. Dan di sini kita tulis semula 30 gram kepada 0.5 darab 1000 gram dan 0.4 darab dengan 1000 gram. Jadi 1 kilogram tu 1000 gram. Jadi di sini unitnya sudah sama, maka kita akan buangkan unit 30 kepada 500 kepada 400. Jadi perhatikan di sini, kita tak mungkin dapat bahagikan 500 tu dengan 30. Apa yang kita boleh buat tu, kita hanya boleh bahagikan dengan 10 sebab 10 tu adalah kita punya FSTB. Jadi kita pemudahkan, kita dapat 3 kepada 50 kepada 40. Jadi begitulah jawapan untuk latihan ini. Jadi saya harap semua betul dan selepas ni sila cuba lebih banyak latihan lagi daripada buku teks atau buku rujukan. Jadi mari kita lihat jenis soalan yang kedua, iaitu nisbah setara. Jadi untuk nisbah setara tu sebenarnya dia adalah sama seperti pecahan setara. Contohnya kita perhatikan di sini 1/2 sebenarnya adalah sama dengan 2/4 dan sama dengan 4/8. Jadi di sini sebenarnya dia adalah darabkan dengan 2. Kalau yang nombor kecil tu jadi besar lah. Atas tu darab 2, bawah pun darab 2. Dan ini pun teruskan dengan darab 2. Kalau nombor kecil ke besar, darab. Kalau nombor besar ke kecil, bahagi. Jadi di sini nisbah setara tu boleh dihasilkan dengan mendarab atau membahagikan dengan nombor bulat. Jadi guna nombor bulat untuk darab atau bahagikannya sahajalah. Jadi mari kita lihat contoh. Jadi contoh, tentukan sama ada pasangan nisbah yang berikut ialah nisbah setara atau bukan. Jadi di sini kita hanya perlu buat perbandingan atau kita carikan apakah nombor yang kita boleh gunakan untuk darab atau bahagikannya supaya menjadi nisbah yang sama atau nisbah setara. Jadi kita perhatikan, kita bandingkan tu, kita juga boleh bandingkan menggunakan pecahan lah. Jadi di sini sama ada kita nak darab atau bahagi pun boleh. Jadi saya akan tunjukkan dua-dua lah. Jadi di sini kalau kita bandingkan 4 tu dengan 12, kita tahu ni 4 tu boleh darab 3 dan 5 tu kita akan darabkan dengan 3 juga. Kita dapat ni adalah 12 kepada 15, iaitu sama. Jadi sebenarnya adalah setara sudah. Ini adalah gunakan darab. Kalau kita nak bahagi pun boleh, 12 dan 15 tu kita boleh tuliskan dalam bentuk pecahan. Dan kalau anda nak gunakan kalkulator, anda boleh tuliskan pecahan seperti ini, tekan sama dengan, dia akan keluar terus nilainya, iaitu dapat 4/5. Di sini sebenarnya adalah gunakan bahagi dengan 3 bahagi dengan 3.
Jadi di sini adalah nisbah setara. Sebabnya memang samalah. Dan terpulang kepada anda sama ada nak gunakan darab atau gunakan bahagi. Jadi darab tu adalah apabila nombor kecil tu nak jadi nombor besar. Dan kalau nombor besar tu nak jadi nombor kecil tu gunakan bahagi. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi untuk B pula kita perhatikan 3 tu kepada 6 sebenarnya adalah darab 2. Maka kita boleh tuliskan 3 darab 2. Dan apabila 3 tu darab 2, yang selebihnya pun kena darabkan dengan nombor yang sama iaitu 2. Dan kita semak apakah hasil darabnya. Jadi 6 kepada 10 kepada 14. Jadi perhatikan 10 dan 8 tu adalah berbeza. Jadi di sini adalah bukan nisbah setara. Sebab memang kita nampak sudah salah satu nombornya tidak sama. Jadi kalau tidak sama memangnya tidak setara. Jadi kalau anda tidak mau gunakan darab, anda juga boleh gunakan bahagi iaitu bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2. Di mana kita perhatikan 3 kepada 4 kepada 7 memangnya tidak sama, iaitu 4 tu tidak sama dengan 5. Jadi inilah alasan kenapanya bukan setara. Jadi mari kita lihat jenis soalan yang kedua, iaitu kita akan diminta untuk lengkapkan setiap nisbah setara yang berikut. Jadi untuk soalan ni kita sudah diberitahu ini adalah nisbah setara. Jadi kita cuma perlu buat perbandingan untuk bahagian yang ada nilai untuk dua-dua belah. Lepas tu kita isikan tempat kosong dengan nombor yang betul. Jadi di sini kita bandingkan nombor 1 tu, kita boleh bandingkan 3 dengan 27. Jadi disebabkan tempat kosongnya adalah sebelah ini, jadi kita semak lebih senang daripada 3 tu kepada 27. Jadi 3 nak jadi 27, nombor kecil jadi nombor besar, kita akan gunakan darab. Jadi 3 darab dengan 9 baru dia akan jadi 27. Maka kita dua ni nak jadi bahagian ni pun akan darabkan dengan nombor yang sama iaitu 9. Jadi 2 darab 9 tu adalah 18. Jadi begitulah soalan 1. Jadi untuk soalan 2 pula kita akan gunakan cara yang sama. Jadi kita boleh bandingkan mana-mana sajalah. Sebab ni ada 3 nombor, maka kita boleh bandingkan yang depan dengan depan ni. Daripada nombor tu kita perhatikan disebabkan tempat kosongnya adalah sebelah ni. Jadi kita lebih senang gunakan 20 tu jadi 4. Jadi nombor besar jadi nombor kecil tu kita akan gunakan bahagi. Jadi 20 bahagi dengan berapa jadi 4. Jadi kita akan bahagikan dengan 5. Maka 25 tu bagi dengan 5 tu kita boleh semak ini berapa. 25 bagi 5 tu adalah 5. Jadi kalau kita nak semak lagi adakah betul bagi 5 tu, kita boleh bandingkan 35 dengan 7. 35 bagi 5 memangnya jadi 7. Jadi begitulah cara kerja untuk contoh soalan ini. Jadi mari kita lihat yang bahagian seterusnya. Jadi untuk bahagian seterusnya adalah bahagian takhir untuk nisbah ni, iaitu adalah macam mana kita tuliskan atau ungkapkan nisbah dalam bentuk yang termudah. Jadi apa maksud termudah tu adalah kita perlu permudahkan suatu nisbah tu sehingga paling ringkas. Iaitu kita tidak dapat lagi bahagi dengan apa-apa faktor sepunya kecuali 1. Jadi biasanya dibahagikan dengan FSTB iaitu faktor sepunya terbesar atau didarab dengan GSTK supaya dia menjadi bentuk yang paling ringkas. Jadi mari kita lihat contoh soalan. Jadi untuk bahagian ni kita akan ungkapkan setiap nisbah yang berikut dalam bentuk yang termudah. Jadi untuk soalan seperti ini kita perlu semak adakah kita perlu bahagi dengan FSTB atau darabkan dengan GSTK supaya menjadi nombor bulat yang paling ringkas atau paling kecil. Jadi kita lihat contoh ni satu persatu. Untuk soalan A ini melibatkan nombor bulat jadi 36 kepada 48. Jadi perhatikan nombor ini memang kita boleh bahagikan dengan kita punya FSTB. Jadi kita perlu carikan dahulu FSTB. Jadi kita boleh gunakan kaedah pembahagian berulang seperti ini. Jadi anda boleh bahagikan dengan nombor perdana atau nombor yang lebih besar. Contohnya di sini saya boleh bahagikan dengan 4. Jadi saya bahagi 4 terus iaitu 9 dengan 12. Lepas tu kita perhatikan ni masih boleh dibahagikan dengan 3. Jadi ini dapat bagi 3 dan ini bagi 3 jadi 4. Jadi apabila kita sudah tidak dapat bahagikan dengan nombor yang sama, kita akan berhenti. Jadi kita punya FSTB itu adalah sama dengan 4 darab 3 iaitu 12. Jadi apa yang kita akan buat sekarang adalah kita akan bahagikan nisbah ni dengan 12. Jadi 36 tu akan bahagi dengan 12.
Dan 48 pun bahagi dengan 12. Maka kita akan dapat ni adalah 3 kepada 4. Jadi begitulah untuk soalan A. Mari kita lihat soalan yang kedua, iaitu melibatkan pecahan. Jadi untuk tukarkan pecahan tu kepada nombor bulat, biasanya kita akan darabkan dengan GSTK. Jadi apa yang kita perlu buat tu adalah kita carikan GSTK untuk penyebut kita, iaitu 3, 4 dan 6. Jadi kita boleh bahagikan dengan 3. Kita dapat 3 bagi 3 tu 1. 4 tu tak boleh bahagi 3, kita biarkannya. Lepas tu kita bahagi 3 tu jadi 2. Lepas tu 4 dan 2 tu boleh bagi 2. Jadi kita bawa 1 tu ke bawah sebab tak boleh bahagi. 4 bagi 2 tu 2. 2 bagi 2 1. Jadi kita akan bahagi semua tu sehingga jadi 1. Jadi 2 bagi 2 1. 1 tu bawa turun. Jadi GSTK kita berbeza dengan FSTB sebab kita punya GSTK tu akan bahagikan semua sehingga jadi 1. Selepas tu kita bahagikan, kita akan dapat ni 3 darab 2 darab 2 iaitu menjadi 12. Jadi begitulah untuk GSTK. Selepas tu apa yang kita akan buat tu adalah kita akan darabkan setiap pecahan ni dengan GSTK. Di 3/4 darab 12 dan 5/6 tu darab dengan 12. Jadi kita akan pemudahkan dengan kita boleh potong. Jadi 12 tu bagi dengan 3 tu jadi 4. Jadi jawapannya pertama tu 4. Lepas tu 12 bagi 4 tu jadi 3. 3 darab 3 tu jadi 9. Dan 12 bagi 6 tu jadi 2. 2 darab 5 tu adalah 10. Lepas tu kita periksa nombor bulat tu adakahnya sudah paling ringkas. Jadi di sini dia hanya boleh bahagi dengan 1. Maka ini bermaksud nisbah ni sudah dalam bentuk yang termudah. Jadi mari kita teruskan kepada soalan C. Jadi untuk soalan C tu kita perhatikan ini adalah perpuluhan. Jadi pertama sekali kita mesti kena hilangkan perpuluhannya dahulu. Dan perhatikan di sini semuanya adalah satu tempat perpuluhan. Maka kita akan darabkan dengan 10. 0.3 darab 10 kepada 0.9 darab 10 kepada 1.2 darab 10. Jadi kita dapat ni adalah 3 kepada 9 kepada 12. Jadi perhatikan di sini untuk 3 nombor ni masih boleh bahagi dengan 3. Jadi kita akan bahagi 3 bagi 3 bagi 3. Jadi kita akan dapat ni 1 kepada 3 kepada 4. Jadi begitu saja. Jadi di sini kita sudah melibatkan 3 jenis nombor, iaitu nombor bulat, pecahan dan juga perpuluhan. Jadi sebenarnya agak senang untuk ingat saja. Kalau untuk nombor bulat yang besar, biasanya kita perlu bahagikan dengan FSTB, iaitu faktor sepunya terbesar. Jadi untuk pecahan pula kita akan biasanya darabkan dengan gandaan sepunya terkecil, iaitu GSTK, supaya dia menjadi nombor bulat sahaja. Lepas tu kita periksa adakah nombor bulat tu masih dapat dibahagikan atau tidak. Jadi begitu sahaja. Jadi mari kita lihat beberapa latihan yang saya bagi untuk anda. Jadi di sini anda boleh pauskan video dahulu, cuba dahulu sendiri sebelum lihat penerangan lah. Jadi sebenarnya untuk uji kefahaman anda sahaja. Jadi mari kita bincangkan penyelesaiannya. Untuk nombor 1 itu melibatkan perpuluhan. Ingat perpuluhan tu kita mesti kena hilangkan perpuluhan dahulu. Jadi di sini kita akan darabkan dengan 10 untuk hilangkan satu tempat perpuluhan. Jadi apabila kita darab tu kita perlu darabkan dengan 2 belah. Kita dapat ni adalah 5 kepada 10. Selepas tu 5 dan 10 tu masing-masing boleh bagi 5 bagi 5. Kita dapat ni adalah 1 kepada 2. Jadi untuk soalan 2 pula kita perlu carikan GSTK. Kalau anda sudah mahir dengan GSTK itu, sebenarnya anda boleh semak penyebut tu, lihat mana satu yang lebih besar tu, adakah nombor yang lebih besar tu adalah GSTK. Jadi di sini 5 tu boleh jadi 10, 2 pun boleh jadi 10. Maka di sini GSTK-nya memang adalah 10. Kalau anda mau gunakan pembahagian berulang tu pun boleh juga, anda boleh buat sendirilah. Jadi di sini 1/10 tu darab 10, 2/5 tu darab dengan 10 dan 1/2 tu darab dengan 10. Jadi kita dapat ni adalah 1 kepada, ini pemudahkan, kita dapat ni adalah 4 dan ini pemudahkan jadi 5 kepada 5. Jadi untuk soalan kedua tu macam tu saja. Untuk soalan yang ketiga tu, dia melibatkan nombor bercampur. Jadi apa yang perlu buat tu adalah anda mesti tukarkan nombor bercampur ni kepada pecahan tak wajar. Jadi kita perlu darab tambah dahulu. Jadi di sini menjadi 4/3.
Ini menjadi 3/2 dan ini 5/6. Jadi perhatikan 3 dan 2 tu boleh jadi 6. Jadi gandaan sepunya terkecil tu adalah 6. Jadi kita akan darabkan dengan 6. 4/3 darab 6. 3/2 darab 6. Dan 5/6 tu darab 6. Selepas tu kita hanya permudahkan. Kita dapat ni 8. Kita dapat ni adalah 9. Dan kita dapat ni adalah 5. Jadi 8/9 kepada 5 tu sudah tak dapat dibahagikan dengan apa-apa nombor lagi. Maka itulah jawapan atau nisbah yang termudah. Jadi begitu sahaja untuk bahagian nisbah ini, iaitu apa yang kita belajar tu adalah pertama sekali kita perlu belajar macam mana kita tuliskan nisbah. Pastikan nisbah yang ditulis tu mempunyai unit yang sama, baru kita buangkan unitnya dan lepas tu kita akan permudahkan nombor itu sehingga yang paling ringkas atau kita katanya sebagai bentuk termudah. Dan untuk nisbah setara pula sebenarnya adalah nisbah yang sama nilai, cumanya kita darabkan atau bahagikannya sahaja. Begitu saja untuk bahagian ni. Saya harap video ni dapat membantu semua untuk memahami apa itu nisbah. Jadi untuk bahagian yang lain tu saya akan buat video yang lain lagi untuk bincangkannya secara teliti. Jadi kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.